kita masih lagi di bab 8, sistem respirasi. Okey, subtopik kita yang ketiga ni adalah pertukaran gas dalam manusia. So dalam tajuk ni sebenarnya kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita pasal pengangkutan oksigen dan juga gas karbon dioksida. Macam mana oksigen ni akan diangkut oleh sel dan macam mana gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel boleh diangkut keluar daripada badan kita. So, ini yang kita nak belajar. Komunikasi tentang respirasi luar dan respirasi dalam. Bila kita cerita pasal respirasi luar, kita cerita pasal pertukaran gas. Ada gas oksigen akan meresap masuk dan gas karbon dioksida akan meresap keluar. Kalau respirasi dalam, bila kita cerita pasal respirasi dalam sebenarnya merujuk kepada proses respirasi sel. Apakah itu proses respirasi sel? Adalah proses glukosa dioksida menjadi tenaga. Okay, so kita nak cerita flow dia macam ni. Oksigen ni daripada paru ni akan diangkut dalam kapilari darah kita, salur darah kita sampai dekat tisu. Bila sampai kat tisu badan ni, oksigen ni akan digunakan dalam proses respirasi sel. Dalam proses respirasi sel, tadi lagi sekali, glukosa akan dioksida oleh oksigen untuk menghasilkan tenaga dan juga gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida terhasil ni akan diangkut keluar daripada badan. So, kita cerita satu-satu dulu, okey? So, mula kita cerita macam mana oksigen ni diangkut. Okey, yang ini adalah daripada buku teks tau. Okey, alright. Awak tak tahu ini adalah video saya tak tahulah ni video keberapa yang saya buat. Okey, saya rasa ini adalah video yang ketiga kot. Okey, now. Alright, so, okey, now kita tengok dulu pasal oksigen. So, saya cerita satu-satu. Okey, saya cuba cerita as simple as I can. Now, mula kita cerita dulu pasal udara sedut. Korang semua tarik nafas. Bayangkan you guys tengah tarik oksigen. So, yang masuk dalam ni adalah gas oksigen. So, bayangkan sekarang dekat alveolus ni banyak oksigen. Bila tarik nafas, kan ingat tak bila awak tarik nafas, oksigen akan lalu awak punya hidung, trakea, bronchus, bronchiol, alveolus, ini sampai ke alveolus. Bayangkan masa ni banyak oksigen, ni semua oksigen. So, oksigen yang banyak dekat alveolus ni, kita tak nak cerita pasal kepekatan tau dalam tajuk ni. Okey, kita cerita sekarang bila oksigen banyak dalam ni, kita kata tekanan separa dekat alveolus ni, tekanan separa, saya buat macam ni tau, partial pressure of oxygen dekat alveolus ni adalah tinggi. Ini adalah merujuk pada tekanan separa. So, tekanan separa bagi oksigen adalah tinggi di alveolus berbanding ni kapilari darah tau, KD, kapilari darah. Tekanan separa oksigen di kapilari darah rendah. Okey, so kalau saya buat macam ni, ini adalah alveolus. Di alveolus, okey, tekanan separa oksigen adalah tinggi. Di KD, kapilari darah, tekanan separa oksigen adalah rendah. Sini tinggi. Disebabkan perbezaan tekanan, oksigen meresap masuk daripada alveolus ke kapilari darah. So, tajuk tu ini je saya nak cerita dulu. Kita nak bayangkan macam mana oksigen ni boleh meresap daripada alveolus pergi ke kapilari darah adalah disebabkan oleh tekanan separa. Tekanan separa di alveolus adalah tinggi, manakala tekanan separa di kapilari darah adalah rendah. Oleh itu, oksigen akan meresap masuk. Kalau gas karbon dioksida terbalik pula. Kalau gas karbon dioksida, awak bayangkan KD adalah kapilari darah. Sebelah sini tahu kalau gas karbon dioksida. Okey, KD, kapilari darah, tekanan separa bagi gas karbon dioksida, yang warna biru ni, saya suka color ni. Okey, adalah tinggi, manakala tekanan separa alveolus tekanan separa gas karbon dioksida di alveolus adalah rendah. Oleh itu, gas karbon dioksida akan meresap masuk dari kapilari darah ke alveolus. Nampak tak? Darah memasuki kapilari darah kerana tekanan separanya ada, oksigennya adalah
tinggi. Tekanan separa darah memasuki kapilari darah mengandungi tekanan separa gas karbon dioksida yang tinggi, manakala tekanan separa bagi oksigen adalah rendah. So oleh itu pergerakannya, kalau perasan kat sini, daripada kapilari darah pergi ke alveolus. So kesimpulannya, pergerakan pertukaran gas di alveolus dengan kapilari darah, ini adalah alveolus, ini adalah kapilari darah, ini adalah KD, kapilari darah, disebabkan perbezaan tekanan. Yang ni awak dah belajar tau. Awak tahu oksigen ni daripada alveolus akan meresap masuk. So, macam mana oksigen boleh meresap masuk daripada alveolus pergi ke kapilari darah? Disebabkan tekanan separa oksigen kat sini adalah tinggi, manakala tekanan separa oksigen dalam kapilari darah ni adalah rendah. Oleh itu oksigen akan meresap masuk. Kalau gas karbon dioksida terbalik. So saya suka ingat one side. Kalau awak rasa pening, saya suka oksigen, so saya ingat oksigen. Kalau gas karbon dioksida, ayat ni terbalik. Okay, so far okay. Kalau tak okay, bagi tahu saya, and then I will explain to you again. Okay, now kita nak cerita pasal perjalanan gas oksigen ni tau. Now, perjalanan gas oksigen ni kita nak bayangkan tadi, saya cuba lukis secantik mungkin. Ini adalah alveolus, ini adalah kapilari darah. Cantik kapilari darah saya. Ini adalah, bayangkan ini jantung. Okay, right. Okay, lepas ni ini adalah sel. Ini paling cantik lah ni. Okay, right. Okay, dah. Okay, right. Now, ni nak bayangkan ini alveolus. Okey, saya bayangkan ini alveolus. Alveolus ni ingat, oksigen kan kita tarik nafas, oksigen banyak. So, bila oksigen banyak, kita kata tekanan separa di alveolus ni adalah tinggi berbanding tekanan separa di di kapilari darah. So, bayangkan, oksigen dah masuk. Sekarang, oksigen ni dah masuk dalam kapilari darah. Okay, ini saya sudah terang, ini saya dah terang. So, bila oksigen ni dah masuk dalam kapilari darah, oksigen ni jadi apa? Oksigen ni akan bergabung dengan hemoglobin. So, bila masuk sini, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin Hb membentuk oksihemoglobin. Nampak tak? Membentuk oksihemoglobin. Okey, step 1, 2, dah, 3, dah. So, nak bayangkan pergerakan oksigen ni daripada this side tau. Okey, this side ni adalah dalam bentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin ni dalam mana awak boleh jumpa? Dalam sel darah merah, SDM, ataupun nama lain eritrosit, SDM. So, awak bayangkan oksigen ni akan diangkut dalam kapilari darah kita oleh sel darah merah kita dalam bentuk oksihemoglobin. So, diangkut dari sini. Okey, pergi ke jantung. Jantung akan pump darah ni sampailah, bayangkan ini sebenarnya kapilari darah. Kapilari darah ni. Darah bukan sel, sel di sini. Ini nak bayangkan ni kapilari darah, tempat pertukaran gas. Okey, saya cuba secantik mungkin lah kan. Okey, right. Okey, I try my best. Okey, now ini adalah sini kapilari darah. Ni paling cantik lah saya lukis ni. Okey, so bayangkan bila sampai di sini. Okey, bila oksigen sampai sini, oksihemoglobin ni, ini adalah sel badan tau, sel badan. Bila oksihemoglobin sampai dekat sel badan ataupun kawasan yang tekanan separa oksigennya adalah rendah, dekat sel badan ni, tekanan separa oksigen adalah rendah. Okey, nah, oksihemoglobin ni nanti akan terurai menjadi oksigen dan juga hemoglobin. So, oksigen ni bila tiba di sel badan, oksigen ni akan menjalani proses namanya respirasi sel. So, dalam proses respirasi sel, fungsi oksigen, dia akan uraikan glukosa menjadi tenaga dan
gas karbon dioksida. Nampak tak ayat dia ni? Ni saya buat explain ayat ni. Oksihemoglobin akan dibawa ke seluruh bahagian badan. Ni yang tadi yang bahagian merah yang saya lukis ni kan. Ke seluruh badan. Kemudian darah melalui tisu dan tekanan separa oksigen rendah. Tekanan separa oksigen rendah ni actually adalah kat tisu. So oleh itu, bila lah oksihemoglobin ni tiba di kawasan tekanan separa oksigen yang rendah, oksihemoglobin ni akan terlerai, membebaskan oksigen. So oksigen ni akan digunakan dalam respirasi sel. Pada masa yang sama, pada masa sama, ada hemoglobin, tak banyak tau. Ada hemoglobin akan bergabung dengan gas karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin. So yang ini, hemoglobin dengan oksigen ni, hemoglobin dengan gas karbon dioksida ni boleh diangkut, bawalah keluar dari badan. So bahagian yang ini, awak just ingat oksigen, awak ingat oksigen ni diangkut, oksigen ni diangkut ke badan, dia angkut melalui menggunakan hemoglobin, membentuk oksihemoglobin. Itu sahaja. Ni kesimpulannya. Ni dah conteng dah ni. So kesimpulannya pengangkutan oksigen diangkut oleh hemoglobin yang ada dalam sel darah merah. So bila dia oksigen kahwin dengan hemoglobin, dia akan membentuk oksihemoglobin. So oksihemoglobin ni adalah satu bahan yang tak stabil. Bila tiba di kawasan tekanan separa yang rendah, oksihemoglobin ni akan terurai membentuk hemoglobin dan juga oksigen. So oksigen ni akan digunakan dalam respirasi sel, untuk menghasilkan tenaga dan juga karbon dioksida. So sekarang kita nak cerita macam mana gas karbon dioksida diangkut keluar. Gas karbon dioksida ni tak boleh lama dalam badan kita sebab gas karbon dioksida ni boleh menyebabkan badan kita berasid. So kita kena singkirkan gas karbon dioksida daripada badan kita. Gas karbon dioksida ni sebenarnya boleh diangkut melalui 3 cara. Pertama, dalam bentuk ion karbonat. Kedua, dalam bentuk karbaminohemoglobin. Ini bila dia bergabung dengan hemoglobin. Ketiga, kalau karbon dioksida tu terus larut dalam darah. Tapi paling banyak diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, which is 70%. Kita teruskan. Kita slow. Kita mula daripada sel badan tadi. Ingat tak dalam sel badan kita dia menjalani proses respirasi sel kan? Sel badan kita ni menjalankan proses respirasi sel. So dalam proses respirasi sel, right? So ingat lagi sekali, saya ulang lagi sekali, glukosa akan diurai oleh oksigen membentuk tenaga dan juga gas karbon dioksida. So kita nak cerita gas karbon dioksida. So ayat dekat sini. Gas karbon dioksida ni dia buat apa? Gas karbon dioksida ni nanti dia akan bertindak balas dengan air, berpadu dengan air. Nampak tak? Akan berpadu dengan air yang ada dalam eritrosit ni membentuk asid karbonik. So saya bagi ayat dia cantik kat sini tau. Karbon dioksida, awak nampak kat sini, karbon dioksida akan bertindak balas dengan air. Dia akan membentuk asid karbonik. Asid karbonik ni, tindak balas ni ada enzim. So enzim dekat sini namanya enzim anhydrase. Anhydrase. So asid karbonik ni nanti dia boleh terurai tau. Dia akan terurai menjadi 2 jenis ion. Satu ion hidrogen. Satu lagi adalah ion bikarbonat. Ion bikarbonat. Ion bikarbonat ni dia akan meresap ke dalam plasma darah dan dia akan diangkut terus ke paru-paru. So senang kata, ion karbonat ni larut dalam plasma dan diangkut. So kesimpulannya, kebanyakan gas karbon dioksida yang terhasil daripada proses respirasi sel akan diangkut, akan disingkirkan keluar daripada badan dengan cara apa? Dengan cara gas karbon dioksida ni akan bertindak balas dengan oksigen, menghasilkan asid. Lepas tu dia akan bertukar pula, akan pecah menjadi ion karbonat. So ion karbonat ni yang akan diangkut keluar daripada badan kita.
So tadi kita dah cakap kan, sekarang kita nak bayangkan ion karbonat tu dah tiba kat paru-paru. Okey, bila ion karbonat tiba di paru-paru, sekarang ion karbonat ni dia akan meresap ke dalam eritrosit. Okey, bila dia meresap ke dalam eritrosit ni, dia boleh dalam bentuk karbaminohemoglobin tau. Okey, now, alright, ini ni yang berapa persen tu tadi? Itu adalah yang 23%. Now, ion karbonat ni, kalau tengok sini ni macam misteri sikit. Ion karbonat tadi yang dah diangkut ni sampai ke paru-paru ni nanti, dia akan bergabung semula dengan gas karbon dioksida, bergabung semula dengan ion hidrogen membentuk asid karbonik. So, senang kata bila tiba di paru-paru, ion bikarbonat akan bergabung dengan ion hidrogen membentuk asid karbonik. Kemudian, okey, bilalah dia tiba di paru ni, bila dia tiba di kapilari yang dekat dengan paru, gas karbon dioksida ni akan disingkirkan keluar. Okey, so itu sahaja untuk pengangkutan gas karbon dioksida. So kita buat slow-slow untuk awak, takut awak pening. So awak bayangkan, okey, sel badan okey akan hasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni akan bertindak balas dengan air membentuk ion karbonik. Dalam tajuk ni, untuk saya, awak just fokus ion karbonik saja. Yang ini actually ini silibus lama. Okey, so kita fokus dalam bentuk ion karbonik. Okey, so dekat sini, alright, ion karbonik pula. Ini adalah asid karbonik. Okey, now, so asid karbonik ni pula nanti dia akan terurai menjadi dua kan. Satu adalah ion hidrogen, satu lagi adalah ion bikarbonat. Okey, so daripada sel badan ni, bayangkan ion bikarbonat ni, okey, sampai ke paru, diangkut akan sampai ke paru. Bila sampai ke paru, ion bikarbonat akan bergabung balik dengan ion hidrogen membentuk asid bikarbonat. Bila dia membentuk asid bikarbonat ni, okey, awak nampak dekat sini asid bikarbonat pula. Asid karbonat. Okey, asid karbonat. Betul tak? Asid karbonat. Asid karbonat. Karbonik. La ilaha illallah. So, kita cakap dia adalah dalam bentuk asid karbonik. Okay, nama asid tu adalah asid karbonik. So, bila dia dalam bentuk asid karbonik ni nanti bila sampai ke alveolus awak, dia akan jadi sampai dekat alveolus ni, masuk alveolus balik, asid karbonik ni dia akan jadi gas karbon dioksida. Okey. Now, itu sahaja. Alright, kalau awak rasa confused ke apa, bagi tahu saya. Okey. Ringkasan mengenai pertukaran gas respirasi. Okey, so mula-mula sekali dalam proses pertukaran gas, kita cerita dulu pasal gas oksigen. Okey, so firstly kita tengok gas oksigen. Sebab bila kita tarik nafas, bayangkan awak semua tarik nafas. So bayangkan yang kita tarik dalam udara kita tu ada gas oksigen. So gas oksigen ni masuk sampailah ke alveolus. Okey, di alveolus disebabkan oksigen banyak di dalam alveolus tu, kita kata tekanan separa
tekanan separa oksigen adalah tinggi di alveolus berbanding tekanan separa di kapilari darah. Okey, so tekanan separa oksigen di alveolus adalah tinggi, manakala tekanan separa oksigen di kapilari darah adalah rendah. Oleh itu, oksigen akan meresap masuk. So, ini adalah point number 1. So, kalaulah awak tengok daripada gambar ni, dalam gambar rajah ni, sebenarnya bila kita cerita pasal pertukaran gas, ia melibatkan bukan sahaja sistem respirasi, ia akan melibatkan juga sistem peredaran darah. Sebab dalam gambar rajah ni, kalau awak nampak, kita ada kapilari darah, kita ada vena, kita ada arteri, dan ini adalah jantung. Okey, so bila awak nampak je salur darah, and then jantung, ia melibatkan sistem peredaran darah. Okey, now kita ulang balik tadi lagi sekali kan. So kita bayangkan bila oksigen dah masuk, sekarang oksigen dah masuk dalam kita punya kapilari darah. Nampak oksigen masuk. Yang ni pada masa sama ni ada gas karbon dioksida ni nanti akan keluar. Yang ni kita cerita nanti. Okey, ini gas karbon dioksida. Ni later. So, oksigen ni, bila oksigen ni masuk dalam salur darah, kalau awak nampak ke sini, oksigen ni masuk dalam salur darah, gas oksigen ni akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin ni jumpa kat mana? Kat eritrosit. Ingat tak? Ini eritrosit kan? Sel darah merah. Dalam sel darah merah ada hemoglobin. So, gabungan oksigen dan juga awak nampak kat sini gabungan oksigen dan juga hemoglobin, kita kenali dia sebagai oksihemoglobin. So, oleh itu, sebenarnya saya lukis tau ni. Oleh itu, saya tukar colour lain sikit lah. Oleh itu, gas oksigen ni diangkut ke seluruh badan ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk oksihemoglobin. So, maksudnya gas oksigen tu, dia akan lalu vena pulmonari, dia akan lalu jantung, and then dia akan lalu aorta. Yang ni saya tak terang sangat tau. Dia akan lalu aorta, kemudian dia akan lalu arteri. Ini adalah aorta. So lalu sini, and then sini, and then akhirnya oksihemoglobin ni akan sampai di kapilari darah sel. So ayat dia kat sini kan? Kalau awak nampak ayat dia kat sini, oksihemoglobin diangkut sehingga ke kapilari darah sel. Okey, so kat situ. So bila dia sampai, bayangkan dia dah sampai dekat kapilari darah sel. Okey, dekat sini oksihemoglobin, ni oksihemoglobin tau, akan terurai menjadi gas oksigen dan hemoglobin. Sel ni dia suka oksigen. Okey, hemoglobin ni duduk dalam sel darah merah. So hemoglobin ni tak boleh buat apa, sebab hemoglobin ada dalam sel darah merah. So hemoglobin tetap dalam sel darah merah, tapi oksigen ni akan digunakan oleh sel. So sel akan guna oksigen. Okey, so ayat dia yang seterusnya, kalau awak nampak kat sini kan, gas oksigen akan meresap masuk. Ni saya tambah sikit lah. Macam mana gas oksigen ni boleh meresap masuk ke dalam sel? Disebabkan tekanan separa, ini sebenarnya merujuk kepada tekanan separa tau. Tekanan separa di sel adalah rendah. Oleh itu, gas oksigen boleh meresap masuk. So, apakah kepentingan gas oksigen? Ayat ke-6. Kepentingan gas oksigen adalah untuk proses respirasi sel. Dalam respirasi sel, oksigen ni akan digunakan untuk mengoksida atau bertindak balas dengan glukosa untuk menghasilkan tenaga dan gas karbon dioksida. Okey, so kita dah sudah pengangkutan gas oksigen. So sekarang kita nak cerita pula pengangkutan gas karbon dioksida. Now, masalah dengan gas karbon dioksida ni kita tak angkut dia dalam bentuk
orang kata kita angkut dia banyak dalam bentuk ion tau. Okay, so tengok so macam mana yang ini gas karbon dioksida ni nanti dia akan bertindak balas dengan air. So apabila dia bertindak balas dengan air, okay, ia akan menghasilkan asid karbonik. Ni selalu saya tertukar, so saya kena cakap slow-slow. Asid karbonik. So macam mana tindak balas penghasilan gas asid karbonik? Ini adalah dibantu oleh enzim namanya enzim anhidrase. So tindak balas tindak balas gas karbon dioksida dan juga air akan menghasilkan asid karbonik. And then pula, okay, yang ini awak bayangkan ini semua berlaku dekat kapilari tisu atau kapilari sel tau yang kita cerita ni. So, asid karbonik ni nanti dia akan terurai menjadi dua jenis ion. Satu ion karbonat, satu lagi ion hidrogen. Ion karbonat ni, ini, right, ayat ke-8 tau, akan meresap ke dalam plasma darah. Manakala ion hidrogen ni ada kat mana? Dia ada dalam eritrosit. Tapi awak bayangkan dekat sini kan, ini ion karbonat. Short form untuk ion karbonat ni adalah HC03 negatif. Okey. So, kalau ion hidrogen ni, tengok daripada sini, ion hidrogen ni dengan ion karbonat ni sebenarnya tujuannya sama, dia akan nak bergerak pergi keluar daripada peparu. Tapi kalau ion karbonat ni dia lalu plasma. Plasma ni apa? Plasma ni adalah bendalih ada dalam darah. Darah kita ada dua komponen, satu sel darah, satu adalah bendalih darah yang kita kenali dia sebagai plasma. So ion bikarbonat akan meresap ke dalam plasma. Okey, now saya fokus ke ion bikarbonat saja. Okey, now ion bikarbonat ni awak nak bayangkan daripada vena ni, ini nampak tak? Daripada vena, okey, dia akan pergi ke jantung. Alright. Dari jantung, dia akan pergi ke arteri pulmonari. And then, akhirnya awak akan nampak kat sini, dia akan sampai dekat kapilari darah peparu. Ini letaknya sebenarnya, kapilari darah ni letaknya di mana? Letaknya di peparu. So, ayat ke-9 di sini. Okey, bila dia sampai kapilari darah di peparu, okey, kapilari darah di peparu, okey, ion bikarbonat ni nanti dia akan bertindak balas dengan ion hidrogen ni membentuk asid karbonik. Ini adalah asid karbonik. Okey, so asid karbonik ni nak bayangkan ini ke asid karbonik tau. Ni sekarang dah bentuk asid karbonik. So asid karbonik ni nanti akan diangkut keluar daripada kapilari darah. So bila masa dia keluar ni, ini dalam bentuk asid. Bila dia nak keluar sekarang, okey, asid karbonik tu akan terurai. Ni asid karbonik ni, asid karbonik akan terurai menjadi gas karbon dioksida dan juga air. So, dalam udara hembusan kita adalah gas karbon dioksida dan juga wap air. So, kalau saya tambah sini gas karbon dioksida plus H2O. Okey, itu sahaja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir untuk bab yang keempat, iaitu 8.4 isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia. Ringkas saja untuk isu kesihatan ini. Tengok. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD adalah satu penyakit yang merangkumi penyakit asma, bronkitis kronik dan emfisema. Tapi kita akan tengoklah setiap penyakit itu. Dalam penyakit emfisema, contohnya dalam penyakit emfisema
emphysema, alveolus dia akan hilang kekenyalan dan saiznya akan bertambah. Maksud dinding alveolus ini akan rosak. So, jumlah luas permukaan alveolus akan berkurang. Bila jumlah luas permukaan berkurang, ia akan menyebabkan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Sebab kita ingat di awal-awal bab ini kita belajar jumlah luas permukaan perdisi padu mesti besar. Bila besar, barulah berlakunya pertukaran gas yang efisien. Okay, sekarang ni untuk penyakit emphysema ini, alveolus akan hilang kekenyalan, dinding alveolus rosak, jumlah luas permukaan alveolus berkurang. So, inilah yang menyebabkan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Okey, seterusnya dalam penyakit bronkitis kronik, bronkiol menjadi radang. Radanglah kemerah-merahan, bengkak dan tersumbat. Jadi ini untuk penyakit bronkitis. Jadi bila penyakit bronkitis kronik ini, bronki jadi bengkak, tersumbat kan, inilah yang akan menyebabkan aliran udara kurang dan juga akan menyebabkan pernafasan itu sukar. Kan, bila aliran udara berkurang, nak bernafas pun akan sukar. So, akan sentiasa rasa macam sesak nafas. Okay. So, mukus yang banyak terbentuk pula menyebabkan batuk berterusan. Ileum yang rosak menyukarkan penyingkiran mukus. So, ini adalah apa yang berlaku bagi pesakit bronkitis, bronkitis kronik. Okey, seterusnya bagi penyakit asma pula, dinding bronkiol menjadi bengkak dan menebal. Bukaan tiub bronkiol menjadi kecil. Bila dia kecil, laluan udara pun akan jadi sempit. Bila laluan udara sempit, ini juga akan menyukarkan pernafasan dan sering menyebabkan pesakit sesak nafas. Asma ni biasa kan kita dengar dalam kalangan kita ni. Okay. So, ini adalah gambar yang menunjukkan ini maksudnya penyakit COPD ini yang merangkumi semua inilah. Okey, tadi pertama kita tengok ini adalah alveolus normal. Ini adalah alveolus untuk pesakit emphysema. Kita nampak dinding alveolusnya telah rosak, kan? Okey, ini bronkiol yang normal, ini bronkiol pesakit bronkitis yang kronik. Kita nampak ada lelehan, ada mukus yang berlebihan kat situ. Lepas tu kita nampak bronkiolnya sempit berbanding dengan yang normal. Okay. Untuk pesakit asma pun sama, laluan udara yang normal macam ni besar kan? Bila pesakit asma, laluan udaranya menjadi sempit. Dinding bronkiol pesakit asma ini bengkak dan menebal. So, itu yang menyebabkan sesak nafas. Okay. So, itu adalah 3 penyakit COPD. Isu-isu yang berkaitan dengan sistem respirasi. Simple saja, iaitu emphysema, bronkitis kronik dan juga asma. Apa yang kamu perlu tahu, apa yang menyebabkan penyakit ini lah. Okay. So, cikgu rasa sampai di situ sahaja kita dah tamat bab yang ke-8. Okay. Kita jumpa lagi nanti dalam bab yang ke-9. Terima kasih.